Okey, kita sambung kepada subtopik kita iaitu moment of force. Apa yang dikatakan sebagai moment of force? Moment of force is a force that cause many things that can move or stop. And force also can cause object to turn, and the turning effect of the object by the force, we call it moment. Okay, what is a moment of force? Is a measure of its tendency that cause the body or the object to rotate, to turn, or to twist in a specific point of direction. Okay, ingat ya, specific point of direction. Okay, apa yang kita katakan moment? Oh, boleh bayangkan moment pada situasi ini. Maksudnya saya ada skru, okey, saya ada skru di sini, saya nak putarkan skru, maka saya bekalkan daya. Daya saya pada satu jarak yang diukur daripada center of screw ini. Okey. Maka apabila saya bekalkan daya saya tekan ke bawah, maka dia akan berpusing macam ni, kan? Dia akan berpusing macam ni sebab ada skru di tengah ni, sebab saya pegang di sini, ni tempat saya pegang. Maka pusingan ini pusingan ini akibat daya yang ditekan, dia dipanggil moment. Okey, mengikut arah jam ni kita panggil dia moment, di mana daya kita darabkan dengan jarak. Okey, maka moment ini adalah ikut jam ke lawan jam, ikut jam. Okey, kita pergi kepada contoh gambar rajah ini. Tapi sebelum kita discuss berkaitan gambar rajah ini, awak perlu faham tentang principle of moment. Kita tahu bahawa jumlah moment yang akan berada dalam keseimbangan adalah jumlah moment ikut jam, akan sama dengan jumlah moment lawan jam. Ingat konsep yang pertama, jumlah moment ikut jam mesti bersamaan dengan jumlah moment lawan jam. Nanti kita tengok apa momen lawan jam, apa momen ikut jam. Kemudian kita akan dapati jumlah daya adalah bersamaan dengan sifat. Ingat kita belajar yang sebelum ni, daya ke kiri, daya ke kanan, daya bertindak ke atas, daya bertindak ke bawah, balance tak balance kan? Kita dah bincangkan. Inilah kita gunanya sekali lagi di mana kita gunakan selain daripada resultant of force. Okey. Tengok betul-betul yang ini, konsep ini. So saya clearkan saya punya pen. Okey, tengok balik. Okey. Sekarang ni situasi sekarang saya bekalkan awak dengan satu beam. Okey, saya bekalkan dengan satu beam dan pada beam ini saya kenakan daya yang bernilai F1, daya bernilai F2, daya bernilai F3. Okey. Dan apabila saya bekalkan daya sebegini, saya tidak pasti sama ada beam saya ni akan menjadi seimbang ataupun tidak. Konsep paling senang kita ambil macam ni lah. Kita ada papan jongkang-jongkit. Okay. Orang yang berat duduk di sini, orang yang ringan duduk kat sini. So dia ada jongkang-jongkit macam tu. Balance tak? Tak balance. Macam mana kita nak balance kan? Adalah kita mengubah kedudukan penengah ini. Okey, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Iaitu mungkin untuk balance kita letak axis of rotation kita dekat sini. Mungkin by the end nanti dia akan duduk macam tu. Kan? Orang yang berat duduk kat ni, orang yang ringan akan duduk kat sini. Tapi kalau kita kata center, dia center di sini. Tetapi axis of rotation duduk kat sini. Nampak tak konsep dia? Ini kita akan kaitkan yang ini dengan ini. Okay, saya clearkan dulu. Okay, saya padamkan dulu. Alright. Okay, sekarang awak tengok di sini.
Saya mencari axis of rotation. Jadi saya tak tahu di mana saya nak letak, sama ada saya nak letak di sini ke, saya nak letak di sini ke, saya nak letak di sini ke, saya nak letak di sini atau di sini, atau di sini ataupun di sini. Saya tak tahu di mana saya nak letak. Maka apa yang saya buat adalah saya membuat tanggapan. Saya membuat tanggapan bahawa saya padam dulu. Saya membuat tanggapan satu kedudukan yang senang pada saya letak di sini. Saya tukar pen lah. Saya tukar warna pen. Okay, saya letak di sini. Saya menganggap inilah jangkaan saya axis of rotation sebab tanggapan saya duduk tengah-tengah. Okay. So apa yang saya buat, kita tahu tadi moment adalah daya kalikan dengan jarak. Ini secara umum. Maka kita nak dapatkan moment pada satu, apa yang kita buat adalah daya F1. Jarak kita berapa? D1 kalikan dengan D1. Macam mana kita nak tentukan jarak? Ingat, ini adalah axis of rotation saya. Maka jarak saya mesti saya ukur daripada axis ke rotation saya ke daya F1. Okey. Maka F1 kali D1. Kita nak dapatkan moment pada kedudukan 2. Maka saya ada F2 kalikan dengan D2. Macam mana saya nak tentukan D2? Adalah daripada axis of rotation ni saya ukur sampai daya F2. Okey. Kemudian macam mana kita nak carikan moment 3? Adalah bersamaan dengan F3 darabkan dengan D3. So macam mana saya nak tahu D3 ini? Adalah jarak daripada axis of rotation sampai sini. Dan macam mana saya nak tahu moment 4 ini? Adalah bersamaan F4 kali D4 adalah kedudukan daripada axis of rotation ini sampai daya F4. Faham yang itu? Okey. Kemudian kita rujuk kepada principle of moment. Kita tahu konsep jumlah moment ikut jam adalah sama dengan jumlah moment lawan jam. Dan kita tahu jumlah daya adalah bersamaan dengan sifar. Ingat lagi, kita dah belajar jumlah daya yang bertindak ke atas sama dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah, kan? By the end, nilainya akan menjadi sifar. Maka seimbanglah kita punya pengiraan lah. Ataupun kita kata objek kita ataupun design kita adalah seimbang. Okey. Sekarang ni berpandukan dengan maklumat yang awak ada, saya padamkan setengah yang tak perlu. Berdasarkan daripada apa yang ada, maka kita nak terbitkan formula untuk menentukan keseimbangan daya. Menentukan keseimbangan daya berdasarkan kedudukan daripada axis of rotation. Okay, first kali kita kena kenal moment kita berada dalam kumpulan ikut jam ataupun lawan jam. Kita ambil satu persatu. Ingat, ini adalah axis of rotation. Kita ambil macam ni ya. Katalah saya ada, patutnya yang ini awak tonton dalam video YouTube. Ini dinding. Okey, saya ada jarak di sini. Bila saya bekalkan daya F pada jarak ini, apa jadi pada beam ni? Beam ni akan melendut macam tu, betul tak? Kan? Jadi lendutkan ini ikut jam ke lawan jam, so dia lawan jam. Counter clockwise. Tapi kalau saya letakkan dia macam ni, okey, saya letakkan dia macam ni. Pasang dia beam macam ni. Pada jarak ini D, saya bekalkan daya di sini. Okey, apa jadi pada ni F? Apa jadi pada beam ini? Beam ini akan tertekan ke bawah. Jadi dia akan terikut arah jam, clockwise. Faham ya daripada konsep itu?
Sama juga di sini, saya clearkan benda yang tak perlu. Okey, saya clearkan dulu. Okey, apa yang ada di sini adalah bagaimana awak nak tentukan sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Ingat konsep dia, nampak tak axis of rotation? Saya pegang di sini. Ingat kedudukan saya pegang di sini, maka saya bekalkan daya di sini F1. Bila saya pegang di sini, ingat ya, saya pegang di sini, ni dia punya point dia, maka beam ini akan berpusing ke sini. Ni ya tanggapan kedudukan ni. Maka kita katakan counter clockwise. Kita tengok situasi pada kedudukan M2, apa yang berlaku adalah kita pegang daya di sini. Okey, kita pegang daya di sini, kita pegang axis of rotation di sini, kita bekalkan daya. Okey, maka apa yang berlaku, ianya akan tertekan, dia akan tertekan macam ni kan. Maka M2 ni adalah clockwise. Kemudian kita tengok pada F3, kalau saya tekan di sini, daya di sini, maka dia akan pergi macam tu kan. Bila ini adalah tempat axis of rotation dia, maka dia ikut jam ke lawan jam, ianya adalah clockwise. Sama juga di sini, saya pegang di sini dan saya bekalkan daya di sini, maka dia akan counter clockwise. Okey. Dan kita susun dia mengikut arah jam dan lawan jam. Mana-mana jumlah momen ikut jam, kita akan letak dia sebelah kiri. Mana-mana momen yang lawan jam, kita akan letak dia sebelah kanan. Okey. So apa yang berlaku? Cuba awak tengok. Ini adalah momen 2. Betul tak momen 2 ikut jam? Betul. Ini adalah momen untuk 3. Betul tak momen 3 ikut jam? Betul. Ini keseimbangan dia. Okey. Jumlah betul tak F1 momen dia lawan jam? So betul. Okey. Betul tak momen 4 lawan jam? Betul. Momen 4 lawan jam. Okey, maka kita terbitkan formula berdasarkan susunan momen ikut jam ataupun lawan jam. Okey, kita tengok pada next video bagi simple question 1. Okey.